Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini ialah Datuk Dr. Chong Chee Kiong dan Dr. Nurhayati Rusli. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 54 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge daripada ward adalah sebanyak 7,400 kes, iaitu bersamaan dengan 87.1% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 15 Jun 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 41 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,494 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 973 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 41 kes yang dilaporkan, 3 kes adalah kes import warga negara yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 38 kes penularan di dalam negara, 32 kes adalah bukan warga negara, manakala 6 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia. Bagi kes jangkitan dalam negara, di kalangan bukan warga negara adalah seperti berikut. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 kes saringan tempat kerja oleh majikan, iaitu sebuah syarikat mengendalikan pekerja pembersihan. Di Negeri Sembilan ada 31 kes, iaitu 14 kes di Akademi Immigration Malaysia, Port Dickson, di mana kes-kes adalah merupakan orang kena tahan yang dipindahkan ke sana daripada depo tahanan Immigration Bukit Jalil. Mereka dikuarantinkan di sana untuk tempoh 14 hari. Dan iaitu saringan ulangan telah mendapati 14 kes positif pada hari ini. 15 kes adalah kes kluster pedas dan 2 kes adalah kluster syarikat pembersihan. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara di kalangan warga negara Malaysia ada 6 kes adalah seperti berikut. Di Selangor ada 2 kes, iaitu 1 kes acute respiratory infection di sebuah pusat jagaan warga emas di Kuala Selangor yang telah dikesan di Hospital Tanjung Karang, Selangor. Yang kedua ialah 1 kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19, iaitu kes 8,294. Di Melaka ada 2 kes. 1 kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19, iaitu kes 7,817 dan 1 kes saringan sekolah ataupun madrasah tahfiz. Dan di Negeri Sembilan ada 1 kes saringan madrasah ataupun sekolah tahfiz. Dan Negeri Sabah ada 1 kes kontak rapat pada kes kematian ke-119, iaitu seorang perempuan berumur 96 tahun yang meninggal dunia, iaitu kes 8,403. Sehingga kini sebanyak 4 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes, iaitu bersama dengan 1.42% daripada jumlah keseluruhan kes. Merujuk kepada kluster baru COVID-19, iaitu kluster warga emas Kuala Selangor. Kluster ini dikenal pasti apabila terdapat kes positif yang ketiga di kalangan penghuni di sebuah pusat jagaan warga emas di Kuala Selangor. Sehingga ini terdapat 3 kes positif bagi pusat penjagaan warga emas ini. 2 kes telah didapati positif COVID-19 pada 17 Mei 2020 hasil daripada saringan pusat penjagaan warga emas. Pada ketika ini, seramai 12 kaki tangan dan 26 penghuni tersebut telah disaring. Keputusan kesemua kaki tangan dan 24 penghuni adalah negatif. Setelah hampir sebulan kemudian, kes ketiga ini pula didapati positif COVID-19 daripada saringan Severe Acute Respiratory Illness, iaitu SARI, apabila dimasukkan ke ward Hospital Tanjung Karang pada 13 Jun 2020.
Ini merupakan saringan kali kedua bagi beliau, iaitu negatif pada saringan pertama semasa saringan Pusat Penjagaan Warga Emas. Pengesanan kes secara aktif sedang dijalankan dan langkah-langkah pencegahan turut diambil termasuk Nyah Kuman dan Nyah Cemal di pusat tersebut. Ingin dimaklumkan, aplikasi MySejahtera telah dilancarkan pada 20 April oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan setelah 8 minggu aplikasi ini beroperasi, seramai 3,692,287 orang telah pun mendaftar serta menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini mempunyai pelbagai ciri dan fungsi. Antara fungsi MySejahtera yang paling banyak digunakan oleh pengguna adalah hotspot tracker, penilaian kendiri, statistik terkini bagi COVID-19 di Malaysia, negara-negara ASEAN dan juga seluruh dunia. MySejahtera Check-in adalah fungsi terbaru yang diperkenalkan secara rintis pada 1 Jun 2020 dan telah diguna pakai secara meluas mulai 6 Jun 2020. Fungsi ini telah mendapat sambutan hangat di mana dalam masa hanya 13 hari sebanyak 119,837 premis perniagaan telah mendaftar untuk QR Code dan sebanyak 10,6,857 check-in dicatat dari seluruh negara. Fungsi MySejahtera Check-in adalah berkonsepkan simple, safe and secure. Simple atau senang digunakan iaitu tiada lagi borang manual yang perlu diisi. Penggunaan aplikasi hanya perlu mengimbas QR Code melalui aplikasi ini dan terus masuk ke premis tersebut. Yang kedua, safe ataupun selamat, di mana ia dapat mengurangkan risiko jangkitan melalui sentuhan permukaan kerana tidak perlu berkongsi alat tulis dan mengurangkan tempoh menunggu memasuki premis. Yang ketiga adalah secure, di mana maklumat dan informasi daripada pengguna dilindungi di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu Akta 342 dan hanya akan digunakan untuk pengesanan kontak jika diperlukan. Ciri aplikasi MySejahtera yang paling popular di kalangan pengguna adalah hotspot tracker yang telah digunakan sebanyak 13.3 juta kali sejak pelancaran aplikasi ini. Bagi yang belum memuat turun aplikasi MySejahtera, Kementerian Kesihatan mengalukan orang ramai berbuat demikian untuk menggunakan fungsi-fungsi penting aplikasi ini. Misalnya, hotspot tracker boleh digunakan untuk merancang pergerakan yang boleh membantu penggunaan mengelakkan kawasan zon merah. Yang kedua, penilaian risiko kesihatan untuk tanggungan, misalnya ibu bapa dan anak, boleh dilaksanakan dengan mudah. Dan yang ketiga, penilaian kendiri boleh dijalankan dari masa ke semasa dan lain-lain lagi. Aplikasi ini telah menjadi satu pencapaian yang boleh dibanggakan demi merealisasikan proses digitalisasi kesihatan di Malaysia. Orang ramai secara amnya juga sentiasa diingatkan untuk sentiasa mengamalkan nasihat kesihatan yang kerap kali diingatkan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu elakkan 3S atau 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash, dan sangat digalakkan memakai penutup hidung dan mulut, iaitu face mask, di tempat awam atau jika bergejala, wear, dan warn, iaitu amaran daripada kementerian yang lebih berkonsep peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, sentiasa ingat pada SOP. S ialah syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPP. O ialah orang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.
Kementerian ingin memaklumkan bahawa hari ini merupakan hari terakhir sidang akhbar Kementerian Kesihatan Malaysia bersiaran secara langsung setiap hari. Mulai minggu ini, sidang akhbar hanya akan dibuat 3 kali seminggu, iaitu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dimaklumkan rumusan kes kluster COVID-19, kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Bilangan sampel diambil setakat ini ialah 41,864 dan diuji dan ada pertambahan 31 kes pada hari ini. Bilangan positif, kes yang positif kekal 3,375. Bilangan kes yang masih aktif ada penurunan 55 kes menjadikan kes yang aktif ialah 98. Bilangan kes yang sembuh ada peningkatan iaitu 55 kes menjadikan jumlah 3,243. Jumlah kes kematian kekal 34. Kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling telah melibatkan 5 generasi dan jumlah kes positif setakat ini ialah 3,375 bersamaan dengan 8.06% dan hari ini tiada pertambahan kes. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 429 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 15 Jun 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang dikenal pasti adalah 23,020 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 17,530 individu bersamaan dengan 76.2%. Jumlah kes positif ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah 720 kes iaitu bersamaan dengan 4.1%. Mereka yang bergejala kekal 98 kes iaitu 13.6%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah terkini 622 kes bersamaan dengan 86.4%. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 449 pasar di seluruh negara sehingga 15 Jun 2020. Jumlah peniaga, kerja dan lain-lain yang dikenal pasti ialah 44,506 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji adalah 33,747 individu bersamaan dengan 75.8%. Jumlah kes yang positif kekal 275 kes iaitu bersamaan dengan 0.8%. Mereka yang bergejala kekal 38 kes iaitu 13.8%. Mereka yang tidak bergejala dan positif kekal 237 kes bersama dengan 86.2%. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 421 pusat jagaan warga emas sehingga 15 Jun 2020 iaitu ada pertambahan 10 pusat jagaan warga emas pada hari ini. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 17,699 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 15,848 individu bersamaan dengan 89.5%. Jumlah kes yang positif ada pertambahan 1 kes di Selangor iaitu melibatkan seorang warga emas 69 tahun lelaki yang menjadikan jumlah terkini 30 kes iaitu 0.2%. Mereka yang bergejala ada pertambahan 1 kes menjadikan 5 kes iaitu 16.7%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 25 kes iaitu 83.3%. Dimaklumkan laporan rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 15 Jun 2020 dan didapati positif COVID-19 adalah seramai 592 kes. Iaitu pada hari ini ada pertambahan 3 kes dan ketiga-tiga kes pulang dari negara Singapura. Dimaklumkan juga laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 untuk warga asing setakat 15 Jun 2020 adalah seramai 50,668 individu. Jumlah kes yang positif dikesan ialah 2,502 kes dan daripada jumlah tersebut 569 bersama dengan 22.7% masih dirawat dan diasingkan di Hospital Kementerian Kesihatan.
Tiada kes yang dirawat di unit rawatan rapi dan jumlah kes kematian kekal 5 kes iaitu bersamaan dengan 0.2%. Seterusnya, laporan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 15 Jun 2020. Kluster depo tahanan imigresen Bukit Jalil, individu yang disaring ialah 1,635 dan jumlah kes yang positif adalah 644 dan melibatkan 643 bukan warga negara. Dan masih ada yang menunggu saringan ulangan 4 kes dan baru ni kita baru dapat hasil ialah 4 kes juga positif. Jadi menjadikan peningkatan kes tambahan 4 kes. Kluster depo tahanan imigresen Semenyih ialah individu yang disaring 1,785, jumlah kes yang positif 66 dan melibatkan 65 bukan warga negara dan seorang rakyat Malaysia. Dan kluster yang ketiga, depo tahanan imigresen Sepang, individu yang disaring setakat ini 1,477 individu dan kes yang positif adalah 60 dan mereka 60 kes adalah bukan warga negara. Dan depo tahanan sementara imigresen Putrajaya melibatkan individu 101 dan kes yang positif adalah 2 dan kedua-dua bukan warga negara Malaysia. Laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 15 Jun 2020. Kluster yang pertama ialah kluster pedas di Negeri Sembilan. Ada pertambahan 15 kes menjadikan jumlah kes 295 dan jumlah 281 adalah bukan warga negara. Kluster depo tahanan imigresen Bukit Jalil ada pertambahan 14 kes menjadikan jumlah kes 644 dan 643 adalah bukan warga negara. Kluster ketiga ialah syarikat pembersihan di Kuala Langat Sepang. Ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 31 dan kesemua 31 adalah bukan warga negara. Kluster yang baru ialah kluster warga emas Kuala Selangor. Ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 3 kes. Dan 22 kluster yang lain tiada pertambahan kes pada hari ini. Dimaklumkan kapasiti harian 53 makmal COVID-19 setakat 14 Jun 2020. Kapasiti maksima adalah 34,951 dan ujian seharian dicatatkan hari ini ialah 7,774 iaitu bersama dengan 22%. Dan ada data yang tidak lengkap iaitu data daripada pihak swasta masih belum dihantar kepada Kementerian Kesihatan. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif pesakit disaring dan diuji sebelum menjalani pembedahan iaitu pre-op testing di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia adalah seramai 27,623 pesakit. Yang dikesan positif adalah 15 pesakit iaitu bersama dengan 0.1%. Laporan jumlah kumulatif ujian rapid test kit antigen setakat ini adalah 19,150 ujian dan didapati 86 ujian adalah positif iaitu bersama dengan 0.4%. Dan kalau boleh saya rumuskan laporan kes positif COVID-19 pada hari ini iaitu kita ada 41 kes. 3 kes adalah kes import iaitu ketiga-tiga pulang dari Singapura. Seorang adalah pelajar perempuan berumur 13 tahun, seorang adalah lelaki supervisor di sebuah syarikat di Singapura berumur 54 tahun dan seorang bayi perempuan berumur 9 bulan. Dan 38 kes jangkitan tempatan iaitu 6 kes di kalangan warga negara dan 32 bukan warga negara. Perincian kes di kalangan 6 warga negara ialah di Selangor 1 kes acute respiratory infection dari Pusat Jagaan Warga Emas berumur 60 tahun, lelaki berumur 69 tahun. Dan yang kedua ialah 1 kes kontak rapat, kes positif 8,294 berumur 64 tahun, perempuan. Dan di Negeri Sembilan ada 1 kes saringan Tafiz berumur 17 tahun yang positif. Dan di Sabah ada 1 kes yang berumur 31 tahun, wanita, kontak rapat pada kes yang meninggal dunia di rumah iaitu mereka yang pesakit yang berumur 96 tahun. Dan di Melaka ada 2 kes iaitu 1 kes kontak rapat pada kes 7,817 iaitu wanita berumur 43 tahun.
Dan satu lagi kes ialah kes saringan Madrasah Al-Taksiyah Al-Empang, iaitu pelajar berumur 16 tahun. Dan kita ada 32 kes bukan warga negara, 14 kes adalah dari Depo Tahanan Immigration Bukit Jalil, 9 melibatkan warga negara Myanmar, 4 ialah warga Indonesia dan 1 ialah warga Vietnam. Dan 15 kes ialah daripada kluster pedas, 14 ialah warga Nepal dan 1 warga Myanmar. Ada 2 kes iaitu kluster pembersihan, syarikat pembersihan melibatkan kedua-duanya ialah warga Bangladesh. Dan ada 1 kes yang juga saringan sebelum memulakan kerja di wilayah persekutuan dan yang melibatkan warga Bangladesh. Kesemuanya 32 kes bukan warga negara. Dan saya buka kepada soalan. Silakan. Assalamualaikum Datuk Suzalina Bertarian. Komen KKM berhubung gesaan daripada QPAC supaya ditangguhkan cadangan melaksanakan sistem 2 shift di klinik kesihatan sehingga perbincangan bersama kesatuan diadakan. Terima kasih. Jadi kita lihat kepada kesesakan di klinik kesihatan. Jadi antara cadangan yang telah diketengahkan ialah untuk kita laksanakan 2 shift. Dan apa yang penting ialah ini adalah salah satu cadangan yang Kementerian Kesihatan melihat kepada untuk kita mengurangkan kesesakan dan juga memanjangkan masa perkhidmatan kita. Tetapi sebelum kita nak laksanakan, kita perlu melihat kepada semua manusia, warga Kementerian Kesihatan dan juga pertambahan jawatan supaya kita dapat melaksanakan 2 shift. Jadi kita kena lihat dan mungkin kita akan laksanakan cara perintis dulu untuk beberapa klinik kesihatan. Dan kalau kita boleh tambah jawatan dan juga peralatan dan keperluan di klinik tersebut, mungkin kita boleh laksanakan 2 shift tersebut. Tapi kalau kita menggunakan sumber manusia sedia ada, jadi mungkin banyak mereka yang tak setuju sebab mereka kena kerja 2 shift daripada pagi sampai malam contohnya lah. Jadi apa yang penting ialah kita kena melihat kepada isu-isu pelaksanaan. Cadangan itu adalah cadangan yang baik, tetapi isu pelaksanaan harus diketengahkan dan kita akan berbincang dengan agensi-agensi yang terlibat. Salam Datuk, saya Kumara daripada Malaysia GZ. Soalan saya adalah berkenaan dengan tukang gunting rambut warga Pakistan yang disahkan positif. Adakah keputusan melibatkan 40 orang kontak rapat yang dideklarasikan sudah diperolehi? So apa perkembangan terkini? Terima kasih atas soalan tersebut. Sebelum ni kontak rapat yang dikenal pasti adalah 40 orang. Setelah disiasat lanjut, terdapat beberapa di kalangan mereka yang tidak menepati ataupun mendapat perkhidmatan ataupun diklasifikasi sebagai kontak rapat. Jadi jumlah individu yang disaring adalah 31, walaupun kita kenal pasti pada peringkat awal 40, tetapi yang ada kaitan dengan kes ini ialah 31 saja. Dan kita telah laksanakan ujian, 29 adalah negatif dan ada 2 lagi kita masih menunggu keputusan. Jadi setakat ini kita tak ada kluster gunting rambut. Hanya ada 1 kes yang positif saja. Datuk Buhan daripada RTM berkenaan dengan kes kematian yang ke-121 di Depo Bukit Jalil. Datuk, saya ingin tanya, apakah selepas ini warga asing atau parti yang mempunyai penyakit-penyakit kritikal seperti sakit jantung, buah pinggang akan diasingkan kerana melihat mereka lebih cenderung mendapat COVID-19. Begitu juga dengan pusat warga masa Pekah yang mempunyai penyakit kritikal akan diasingkan. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Jadi kita lihat kes ni. Jadi kes ni ada komorbiditi. Dia ada penyakit kencing manis, jantung, buah pinggang dan sebagainya. Jadi kita kena lihat kepada perawatan tersebut di depo tahanan, sama ada pesakit tersebut mengambil ubatan yang telah diberikan ataupun ada jangkitan kuman yang lain. Jadi postmortem telah dijalankan, tetapi kita telah mengambil sampel untuk kajian dan sebagainya. Jadi sampel tersebut masih belum lagi kita dapati. Tapi setiap jenazah yang bawa ke forensik, Jabatan Forensik, kita sebelum melaksanakan postmortem, kita kena pastikan mereka jenazah tu bukan COVID positif. Kalau COVID positif, kita dapati mereka boleh menjangkiti kepada staf di Jabatan Forensik.
Dan kita dapati dulu daripada cecair badan, juga daripada permukaan kulit ada dan di swab juga didapati positif. Jadi sekarang ni ialah SOP untuk jabatan forensik ialah BID ataupun brought in death ataupun jenazah dibawa ke jabatan forensik akan disaring dan uji dulu sebelum postmortem dilaksanakan. Jadi bila kita melaksanakan ujian tu positif. Tetapi sama ada pesakit tu meninggal dunia disebabkan atau COVID ataupun penyakit-penyakit lain, kita kena lihat kepada postmortem punya report. Dan ini sedang dijalankan. Siasatan masih berterusan. Assalamualaikum Datuk. Haris daripada Nama. Dua soalan. Satu, bagaimana masyarakat hendak mengesahkan sama ada kehadiran warga KKM di rumah ni adalah benar-benar untuk menguruskan sesuatu dan bukanlah cubaan pihak tidak bertanggungjawab melakukan jenayah. Apakah SOP KKM sebelum ke rumah-rumah tertentu supaya tidak disalah tafsir oleh masyarakat, lebih-lebih lagi ketika negara sekarang berdepan dengan ancaman COVID-19. Soalan kedua, bagi kluster rumah penjagaan warga emas di Kuala Selangor, adakah mereka menunjukkan sebarang gejala ataupun tidak kerana saringan kedua baru didapati positif kan? Itu saja. Okey, saya jawab soalan kedua dulu, iaitu kalau kita lihat memang ada gejala dia severe acute respiratory infection. Jadi kes yang ada sari ataupun jangkitan radang jangkitan paru-paru ataupun radang paru-paru yang bawa masuk di hospital Kementerian Kesihatan, kita akan menjalankan saringan untuk surveillance. Jadi kita laksanakan di hospital yang mereka yang ada jangkitan paru-paru, kita akan terus melaksanakan ujian COVID-19. Begitu juga mereka yang ada gejala datang ke klinik kesihatan, kita juga akan menjalankan saringan COVID-19 iaitu di klinik-klinik Sentinel di Kementerian Kesihatan. Jadi kes ni memang ada gejala dan dibawa ke Hospital Tanjung Karang dan terus kita laksanakan ujian COVID-19 dan didapati positif. Inilah kes yang kluster baru yang di warga emas di Kuala Selangor. Yang kedua, isu mengenai untuk pengesahan. Jadi kita memerlukan kerjasama dua pihak. Iaitu yang pertama penghuni. Kalau penghuni kena berhati-hati dan berwaspada. Kalau mereka syak contohnya ataupun mereka tak pasti ada pegawai yang datang ke rumah, mereka boleh hubungi pejabat kesihatan daerah untuk mendapatkan kepastian ataupun mereka boleh menghubungi polis. Tetapi untuk warga kerja Kementerian Kesihatan, mereka juga perlu memakai pakaian yang telah ditentukan dan juga membawa kad kuasa. Dan ini kita galakkan untuk mereka mengikut peraturan-peraturan di Kementerian Kesihatan. Tetapi kalau ada tidak kepastian ataupun rasa sanksi, boleh hubungi pejabat kesihatan daerah. Sepatutnya kita kena hubungi mereka dan kita akan dapat kepastian sama ada tim-tim di Kementerian Kesihatan dihantar ke rumah tertentu. Jadi ini merupakan satu saringan yang kita laksanakan, iaitu untuk kes-kes PUI contohnya di kuarantin di rumah. Dan begitu juga kita juga memberi perkhidmatan di rumah. Dan contohnya kalau jurawat-jurawat kita ke rumah untuk merawat ibu dan bayi contohnya. Jadi sebab mereka pakai uniform dan ada kad kuasa, baru kita dapat pastikan. Tapi kalau kita rasa kita mungkin ada sanksi kes-kes tersebut, boleh menghubungi pejabat kesihatan daerah. Tetapi kes ini dah selesai. Jadi kita laporan polis telah buat dan siasatan telah dijalankan. Jadi kita sendiri pun tak pasti. Jadi sama ada betul atau tidak kenyataan yang dikeluarkan di Facebook. Tapi apa yang penting ialah kita melaksanakan siasatan terus. Jadi siasatan mendapati memang warga Kementerian Kesihatan, tetapi kita mungkin boleh memperbaiki dua-dua pihak tu. Kalau kita mungkin perlu menghubungi dulu sebelum warga Kementerian Kesihatan datang ke rumah. Assalamualaikum Datuk. Soalan saya, jika kita lihat ada pengurangan pengajian sampel di makmal pada minggu lepas, so bagaimana KKM boleh menyaran orang ramai untuk disaring walaupun tiada simptom agar dapat data semua?
Okey, kalau kita lihat di Kementerian Kesihatan memang ada pengurangan, iaitu kalau kita lihat semalam dengan kemarin ada kes-kes berkurangan. Tetapi ini adalah kerana makmal swasta tidak menghantar kes-kes yang negatif. Hanya menghantar kes-kes yang positif dimaklumkan kepada Kementerian Kesihatan. Kes-kes yang negatif tak dimaklumkan. Dan kalau kita lihat dari segi makmal, kita dah ada pertambahan 53 makmal sekarang ni. Kita mula dengan 23 makmal. Sekarang ni ada 53 makmal. Jadi keupayaan kita dah meningkat dan 34 hampir 35 ribu kes seharian. Kes ujian yang kita dapat laksanakan untuk seharian. Jadi kita harap kita menggunakan sistem informasi makmal kesihatan awam SIMKA ya. Jadi dengan adanya SIMKA, jadi kita perlu dapatkan data-data daripada pihak awam dan juga makmal swasta, kita kumpulkan, dapat kita menjajaki kes-kes yang dilaksanakan. Yang itu pertama. Tapi di Kementerian Kesihatan, kita tak memberi ujian percuma kepada semua orang. Kita hanya memberi kalau PUI contohnya ataupun mereka yang kembali pada luar negara, baru kita akan menjalankan siasatan ataupun ujian tersebut. Dan juga mereka yang disyaki, iaitu dalam kumpulan acute case detection, baru kita melaksanakan. Dan kontak rapat juga kita akan menjalankan ujian untuk kontak rapat. Kalau mereka terdedah dengan kes yang positif, kita akan laksanakan ujian. Tetapi kalau mereka tampil ke depan ke klinik untuk disaring, kita tak laksanakan. Melainkan kalau terjatuh pada 3 kriteria kita tu, baru kita laksanakan. Kalau kita membuka kepada semua, jadi saya semua orang akan datang ke Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan ujian. Jadi kita ada kriteria kita untuk melaksanakan ujian test tersebut. Namun begitu, kalau individu yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut, bukan kontak rapat, bukan PUI dan bukan kembali pada luar negara, mereka boleh jalankan ujian di makmal-makmal swasta. Jadi yang tu kita galakkan untuk mereka jalankan di makmal swasta dan bukan di makmal di Kementerian Kesihatan Malaysia. Two questions. The other day you mentioned that the PD immigration building cluster are detainees who were due to be deported. Which countries are they supposed to be deported to? And the second question is about the lab test as well. You mentioned because of the private labs, why are they only sending positive cases now? Were they all sending all the cases previously, and why this sudden change? And are there any other reasons for the decrease in lab testing? Okay, I'll answer your second question first. In terms of the system they have to integrate their system with our SIMKA, System Informasi Makmal Kesihatan Awam. So the integration is ongoing now. So we hope that once integrated, all the cases, negative and positive, will flow through, and we can actually update the data within 24 hours, very fast, that we can update the data rather than we have to call them and then do it manually. So the system is important, and there are glitches now in terms of last 2 days, for example. The negative data is not been submitted to us, but the positive data, they were informed and notified Ministry of Health. So this is a system that I think important is that you can see because of the COVID infection, we need an integrated data. Public sector, private sector comes together under one system. That is what we call SIMKA. But every lab have their own system, but the integration is the one that we are pursuing. So the first question in regards to the immigration department, I think if you look into the 14 cases that we have today, 9 from Myanmar, and then 4 from Indonesia and 1 from Vietnam. And so this is detainees that we need to isolate them since it's positive. This is not the first swab. This is a repeated swab. So that once it's positive, we need to isolate them in our hospital. And the close contact, those exposed to these positive cases, we have to quarantine them for 14 days. And one of the requirements to send them back to their respective countries is basically we need to do a test, make sure that they are negative, then only we can deport them back to their respective country.
Okey, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.